Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memang itulah yang sewajarnya dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, tak mampu pun kita nak membalasnya. Kerana itu semua pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada pada kita ni, melainkan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sebagai amal ketaatan yang harapnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuklah sesi yang kita usahakan pada malam ini. Kita bertemu pada hari Selasa malam, tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita jelas sebagai seorang ayah apa yang perlu kita lakukan, sebagai seorang ibu apa yang perlu saya lakukan, sebagai seorang pekerja apa yang saya perlu lakukan, sebagai seorang Muslim apa yang perlu saya lakukan. Maka inilah yang kita harapkan, petunjuk-petunjuk ini semakin jelas petunjuk itu, semakin kita berusaha untuk mengamalkannya dan kita tahu kita lemah, maka kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa di awal ini supaya kita semua diberikan kefahaman yang baik, yang mudah-mudahan dengan kefahaman yang baik itu menatijahkan amal yang saleh juga untuk kita. Hajah-hajah jangan lupa untuk menjemput teman-teman kita yang lain, mengingatkan teman-teman kita yang lain. Kita sudah bermula pada malam ini hari Selasa. Setiap hari Selasa malam jangan lupa untuk ingatkan teman-teman kita, jom ikuti sesi bersama-sama tadabbur dengan soalan, insya-Allah. Hajah-hajah, apa khabar di tempat masing-masing? Kita diberitakan sekarang ini musim hujan, di mana ada sesetengah tempat yang dijangkakan akan banjir, dan kita doakan semuanya dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Bagaimanakah keadaan haji-hajah sekalian? Berada di manakah? Alhamdulillah, saya berada di Sungai Petani Kedah. Seperti mana biasa, kalau kadang-kadang dengar ada dekat Shah Alam, kadang-kadang dengar ada dekat Kelantan, kadang-kadang dengar ada dekat Kedah, di mana-mana sahajalah, yang mudah-mudahan itu semua adalah jalan untuk kita beroleh redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Hajah Azizan, masya-Allah tabarakallah. Hajah Azmah, alhamdulillah dari Singapura, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita jauh dekat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, bagaimanakah dengan yang lain? Masya-Allah tabarakallah. Dari manakah malam ini? Alhamdulillah. Kita punya admin pada malam ini dari Miri Sarawak. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Hajah Siti Mariam kita seperti mana biasa dari Kajang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimanakah dengan yang lain? Alhamdulillah. Hajah Izan kita seperti mana biasa dari Bangi. Tidak ke mana-mana malam ini, alhamdulillah. Hajah Nora dari Kelang. Di mana Kelang itu? Kelang itu di manakah? Kita mendengar khabar Kelang juga antara kawasan yang berisiko banjir pada waktu ini.
Alhamdulillah Hajah Aisyah dari Seri Bayu 2. Masya Allah, tabarakallah. Jauh tu dari tempat saya. Baik, Hajah Nazliah. Masya Allah dari Al-Ustaz. Alhamdulillah dari Segambut KL. Hajah Ruziah. Hajah Juwairiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Maryam. Apa khabar? Kawan, sahabat, teman kita dari Terengganu. Manalah pergi orang-orang Terengganu ni kan. Baik, ingat-ingatkanlah sama-sama sahabat-sahabat kita dari Terengganu. Masya Allah. Hajah Zah Rahman dari Teluk Intan. Masya Allah, tabarakallah. Hajah Maimunah, baru sebut Terengganu tadi. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Saya hujung minggu ni akan ke Kelantan, 16, 17 dan juga 18 hari bulan berada di Kelantan. Alhamdulillah. Hajah Aisyah dari Putrajaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua daripada mana pun kita berada. Mudah-mudahan keberadaan kita semua adalah kerana Allah, untuk kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi penawar kepada penyakit yang berada di dalam dada kita. Kita ada sakit hati. Mudah-mudahan ini mengubati penyakit hati kita. Kan kita ada penyakit fizikal, mudah-mudahan dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tenang jiwa kita, maka tenang juga fizikal kita. Dan paling tidak ayat-ayat ini menjadi peringatan kepada kita supaya kita tidak alpa bahawa adanya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjalani kehidupan ini dengan panduannya itu, insya-Allah. Malam ini kita akan pergi halaman yang ke-30, yang mana insya-Allah kita akan melihat ayat 191 sampai ayat 194. Baik. Justru mari sama-sama, siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf, kalau tak ada pun tak apa, insya-Allah kita lihat dahulu apa yang ada di skrin sekarang. Mari kita baca terlebih dahulu sama-sama ayat Al-Quran. Dan kemudian kita berusaha memahaminya sedikit demi sedikit, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Mari kita lihat maknanya terlebih dahulu. Dan bunuhlah mereka. Siapakah mereka itu? Iaitu musuh yang memerangi kamu di mana sahaja kamu mendapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Ini ayat yang kita sambung ataupun ayat kita baca ini adalah sambungan daripada ayat yang lepas, di mana Allah suruh mempertahankan agama Allah dan jangan kamu menceroboh, iaitu jangan melampau
kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau. Dan kemudian diperintahkan sungguh-sungguh bunuhlah mereka di mana sahaja kamu dapati mereka dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Ini terkait dengan Nabi SAW dan para sahabat terkait dengan mempertahankan Makkatul Mukarramah. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram hatta yuqatilukum fih. Kendati pun begitu, sekiranya mereka memerangi kamu di situ, maka oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kerana nak menjaga kesucian Kaabah itu sendiri, kesucian Masjidil Haram itu sendiri. Kazalika jazaul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Setakat ini boleh faham ayat ini? Insya-Allah ya, boleh difahami, jelas, mudah untuk kita faham. Di mana Allah suruh jihad sungguh-sungguh. Apatah lagi dalam memerangi fitnah itu. Fa in intahau, kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu. Kalau mereka tak perangi kamu lagi, maka janganlah kamu perangi mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jangan melampau. Wala ta'tadu, ingat ayat yang lepas. Maka ketika mana kita menegakkan kebenaran, bagus, tetapi jangan sampai dalam menegakkan kebenaran itu sehingga melampau-lampau. Maksudnya kalau mereka sudah berhenti, tidak lagi memerangi kamu, maka tidak perlulah kamu memerangi mereka. Dan kemudian ayat 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Berperang kerana Allah semata-mata. Ada orang yang tanya kepada Nabi SAW, kerana ada yang berperang untuk riya, ada yang berperang kerana tujuan-tujuan yang lain. Maka Nabi sebutkan mafhum hadis itu bahawa yang pergi berperang itu, yang diterima itu adalah mereka yang berperang untuk menegakkan ataupun untuk kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimah Allah, meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Kemudian diulang sekali lagi, fa in intahau, kemudian jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Sekiranya mereka kembali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada permusuhan antara kita dan mereka. Setakat itu jelas? Kita lanjutkan satu lagi ayat, iaitu ayat 194. Ayat 194, Asy-Syahrul Haram, mencabuli bulan yang dihormati. Bisyahril Haram, itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Wal hurumatu qisas, dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Ini ada kisahnya. Dan ini merupakan gambaran kepada kita bahawa dalam agama kita ada bulan-bulan yang haram untuk berperang. Apakah bulan-bulan tersebut? Haji, apakah bulan-bulan tersebut? Sepatutnya tak masuk soalan lagi kan? Tapi tak apalah, kita masuk terus soalan. Siapa tahu apakah bulan-bulan tersebut? Bukan siapa tahulah. Mari kita kongsikan. Bulan-bulan
yang diharamkan itu. Ada 4 bulan. Ada cluenya 4 bulan. Alhamdulillah. Hajah Siti Maryam kata Zulhijjah. Zulhijjah. Alhamdulillah. Admin kita juga. Ramadan setakat ini belum lagi, tapi tak apa. Itu kita tak termasuk dalam 4 bulan itu. Jadi kita lihat ada bulan bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, ada satu lagi bulan. Bulan apa tu? Bulan-bulan Islam. Zulqa'dah. Jadi ada 4 bulan itu. Ingat, Zulhijjah, Zulqa'dah, Al-Muharram, Rajab. 4 bulan itu. Apa dia? Zulhijjah, Zulqa'dah, Al-Muharram, Rajab. Sila ingat. Maka kalau nak ingat, kena catat. Mari catatkan di atas ruangan chat itu. Baik. Sementara Haji-Haji mencatat, saya nak lanjutkan. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu. Oleh situ sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu alaihi bimisli ma'tada 'alaikum, seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat 191 sampai ayat 194 ini apa yang kita dapat fahami secara gambaran besarnya. Ayat 191 sampai ayat 194. 191 sampai ayat 194. Apakah kefahaman umum kita? Umum berkenaan ayat-ayat ini. Ini dah masuk soalan yang pertama. Baik. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih Haji Siti Maryam. Bagi yang dah type 4 bulan yang diharamkan perang itu, alhamdulillah dia larang perang itu. Terima kasih. Mudah-mudahan itu terus menjadi ingatan kepada kita semua, melekat dalam jiwa kita. Baik, terima kasih Haji Siti Maryam. Kefahaman umum yang pertamanya itu menceritakan tentang perang. Alhamdulillah. Baik, apakah lagi yang dapat difahami oleh sahabat-sahabat yang lain? Mari kita kongsikan. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Terima kasih Hajah Taharah kita, ataupun saya biasa panggil Kak Ara. Iaitu fitnah lebih kejam dari membunuh. Masya Allah. Baik, apa lagikah kefahaman umum yang Haji-Hajah bila baca tadi? Saya faham tentang ayat ini berkaitan dengan kaza wa kaza. Sekian dan sekian. Sekali lagi saya tunjukkan terjemahannya. Peperangan melawan orang yang mencabul keseimbangan dengan pencabulan tak boleh berlebihan. So mesti mesti seimbang dan jangan melampau. Ini beberapa kali diperingatkan. Haji Siti Maryam, terima kasih. Haram berperang di bulan haram. Adanya larangan untuk berperang di bulan yang tertentu. Hajah Aisyah, betapa pentingnya untuk kita mempertahankan agama Allah. Hatta nyawa pun perlu, kalau perlu dikorbankan, maka begitulah.
gamaknya orang yang berusaha untuk mempertahankan agama Allah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi jawapan yang lain? 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Sekali lagi ada daripada Mamarin kita. Perangilah orang yang memfitnah agama Allah tapi jangan melampau. Perangi orang yang memfitnah agama Allah, menentang agama Allah, but watch out. Hati-hati, jangan melampau. Kita sudah pun membicarakan dalam pertemuan yang lepas, ada satu kaum yang dulunya ditindas, kemudian mereka diberikan kekuasaan, maka mereka membalas semula kepada orang yang menindas itu dengan balasan yang melampau, maka itu tidaklah satu perkara yang baik. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergi satu persatu ayat Al-Quran ini. Yang pertamanya, saya menggunakan tafsir daripada Kemenak. Ini Kementerian Agama Indonesia. Jadi kita, maaf ya, kita melihat ayat-ayat ini. Okey, baik. Saya sengaja buatkan ini terus dalam semasa kelas kerana nak bagi kita sama-sama dapat ambil masa dan kita boleh fokus kepada perbincangan ini, insya-Allah. Baik, ini adalah daripada ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Soalan. Mengapa dibenarkan untuk membunuh dan mengusir orang kafir? Maka, mengapakah dibenarkan untuk membunuh dan mengusir orang kafir? Kerana tidaklah kita dapat nafikan bahawa mereka sudah bertindak melampau dengan menindas umat Islam dan tidak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, so itu yang pertama. Apa lagi soalan yang lain? Soalan yang lain adalah soalan yang kedua. Kalau kita baca kembali ayat itu, tadi kita berhenti pada ayat ini. Kita berhenti sampai di sini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Baik. Soalan. Kerana ni daripada sekolah menengah lagi kan. Saya kalau zaman belajar dulu, kalau ada orang buat fitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Sebelum kita ambil makna secara demikian, kita nak tanya dahulu soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah pada ayat ini? Haji Hajah, apa yang dimaksudkan dengan fitnah pada ayat ini yang sebenar-benarnya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mari kita kongsikan sedikit di ruangan chat itu.
apakah yang difahami sebenarnya apabila kita menyebut fitnah? Baik. Mari. Kita kongsikan sedikit. Apakah yang difahami dari fitnah itu? Nampak macam fitnah. Fitnahnya itu, tapi fitnah tu apa dekat situ kan? Kita lihat ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kita tengok sedikit. Fitnah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah? So ada banyak perkataan fitnah dekat ayat-ayat Al-Quran. Wa hasibu alla takuna fitnah. Mereka mengira bahawa tidak akan terjadi fitnah, iaitu bencana. Maka mereka menjadi buta, tuli, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian mereka menjadi buta dan tuli, kebanyakan daripada mereka itu. Baik. Apa lagi? Fitnah. Kemudian tidak ada fitnah mereka kecuali bahawa mereka mengatakan demi Allah, Tuhan kami tidak ada, kami menjadi orang-orang musyrik. So, daripada beberapa ayat ini, sebenarnya kalau kita merujuk kepada tafsir, maka kita akan dapat fahami yang dimaksudkan dengan fitnah itu bukannya fitnah yang kita faham, awak fitnah saya ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Terima kasih kepada Haji-Hajah yang berkongsi pembohongan, memburuk seseorang, tuduhan yang tidak benar sama sekali dan bertujuan menimbulkan kekacauan, menghalang sahabat daripada kampung halamannya merampas harta, fitnah menimbulkan kekacauan. Maka di sini yang dimaksudkan dengan fitnah. Terima kasih. Itu maksud-maksud yang boleh kita fahami. Dan satu lagi adalah maksud yang lebih tepat itu, yang dimaksudkan dengan fitnah di sini adalah syirik. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah. Kelakuan syirik itu sendiri. Kalau kita lihat dalam satu lagi, apakah yang dimaksudkan dengan fitnah? Dalam berjihad terdapat risiko, iaitu hilang nyawa. Baik, oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita bahawa kekafiran, kesyirikan, berpaling daripada Allah, maka itu lebih berat daripada membunuh. So, yang dimaksudkan dengan fitnah itu adalah syirik, kafir, berpaling dari Allah. Baik. Sebab itulah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kekafiran kamu itu, kalau kita bercakap tentang jihad sampai nyawa dengan nyawa, tapi Allah nak bagi tahu sebenar-benarnya yang lebih besar daripada nyawa dengan nyawa yang kamu anggap besar itu, yang lebih besar adalah mereka yang berpaling dari Allah, syirik, mereka yang kafir. Wala taqtuluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Maka ini menjadi suatu undang-undang. Kita pun, negara kita ada undang-undang tak? Ada undang-undang. Kalau ada orang datang masuk negara kita buat kucar kacir, apa yang kita buat?
kita tak benarkanlah dia masuk. Kan? Ataupun kita akan halau dia keluar. Dan kalau dia mahu memporak-perandakan negara kita, apa yang kita buat? Sudah pastilah kita akan memeranginya kembali. Sebab itu, janganlah kamu perangi mereka. Dekat Masjidil Haram itu tak boleh berperang. Tapi kalau mereka itu melampau sampai memerangi kamu di sana, maka wajib untuk kamu mempertahankan tempat itu. Fa in qataluukum faqtuluhum, jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka. Fa in qataluhum faqtuluhum. Sepatutnya tak boleh, tapi kalau mereka berbuat sedemikian maka kamu kena pertahankan. Kadzalika jazaul kafirin. Maka demikianlah balasan bagi orang kafir. Baik. Jadi kita dapat fahami secara umumnya daripada ayat-ayat ini membawa kita kepada banyak peringatan. Apakah peringatan yang kita dapat ambil daripada ayat ini? Apa peringatan untuk kita? Haji-hajah, apa peringatan untuk saya? Ingat, dalam hal menyengutukan Allah, saya yakin bahawa ia adalah lebih besar bahayanya dari al-qital, pembunuhan. Sebab tu ada yang memandang bahawa Islam itu kejam dan sebagainya. Watch out. Kerana kalau kita yakin perkara bahawa Allah menetapkan sebenarnya kekafiran itu sebenarnya lebih bahaya, kerana itulah yang akan menyebabkan banyak kerosakan, maka kamu kena pegang perkara itu. Fitnah tu lagi bahaya daripada pembunuhan, maksudnya kemusyrikan, kekafiran, kesyirikan itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Walaupun kita nampak bunuh tu besar, tapi syirik itu lebih besar. So, apa cabaran kita bila kita melihat zaman hari ini? Bila kita melihat hari ini dengan kesyirikan yang kecil ke syirik yang besar, yang banyak berlaku. Kita tengok trend hari ini, orang tak kisah pun untuk buat apa sahaja, yang penting orang boleh terus hidup, survive. Dan lihatlah apa trend kita sebagai seorang Muslim pada hari ini. Adakah kita menentang kekafiran? Adakah kita menentang kemusyrikan? Adakah kita menentang kesyirikan? Kalaupun kita tidak menentang hari ini dengan cara kita memerangi, kerana kita bercakap tentang kehidupan kita, mereka tidak berlaku zalim, maka kita juga tidak berlaku zalim. Tapi dalam masa yang sama, apakah kita mempunyai trend kehidupan, gaya kita, lifestyle kita, seorang yang benar-benar mengharapkan orang yang berada di sekeliling kita adalah orang yang boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini peringatan juga kepada kita ni. Maka saya sebagai seorang Muslim, seharusnya kita ni dah jelas dan kena ada perasaan untuk membawa dunia ini bebas, walaupun tidaklah kita mampu untuk membebaskannya, tetapi kita mengharapkan bahawa paling tidak, kalau tidak dunia ini, rumah saya bebas daripada kesyirikan. Kadang-kadang syirik ini kita anggap syirik-syirik yang keluar daripada iman itu. Hati-hati juga. Dan kalau ada perkara-perkara yang membuatkan kita berpaling daripada Allah. Kita bercakap tentang komuniti kita. Kita bercakap tentang negara kita. Ini sepatutnya bebas daripada syirik. Daripada syirik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan untuk kita dan seharusnya kita jelas nak kena buat apa dalam hidup kita ni. Jadi lepas ni kita dah kena jelas lah. Apakah yang kita jelas? Jelas untuk membawa dunia ini bebas daripada syirik. Soalan, saya nak kena buat apa? Haji-hajah, kita nak kena buat apa pula kalau katakan kita nak bawa masyarakat keluar daripada syirik itu? Apa cabaran besar untuk bawa manusia keluar daripada syirik? Cabaran besarnya adalah kita sendiri kena menunjukkan akhlak sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu tunjukkan akhlak yang mulia supaya orang yang tidak beriman suka untuk mengikuti agama saya, iaitu Islam. Jadi kadang-kadang kita tak mampu nak berdakwah, nak cakap dengan orang, tak mampu kita nak keluarkan kembalilah kepada agama Allah. Tapi adakah kita tidak mampu untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia? Sepatutnya kita kena ada kemampuan tersebutlah. Dan kalau kita duduk berjiran dengan yang bukan Islam, cari jalan. Macam mana kita nak tunjukkan akhlak yang mulia, kita boleh berkawan dengan dia, boleh berhubung dengan dia. Sampai dia suka, sampai dia nampak bahawa inilah karakter seorang Muslim. Dan ada satu kisah, saya masih ingat lagi, lama dah kisah ni, berada di luar negara sebelah Eropah sana. Dan seorang anak dia dididik oleh mak dia. Dia setiap kali dia pergi sekolah, apa yang dia buat, dia akan ambil, mak dia akan bawakan bekalan, mak dia akan berikan bekalan kepada dia, dan bekalan tu memang mak dia lebihkan. Bekalan itu supaya apa? Supaya anak ni dia boleh kongsikan kepada teman-teman dia dan juga guru-guru dia makanan dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Hanya dengan melakukan perkara itu, rupa-rupanya geng-geng anak dia ni, cikgu dia pun tertarik dengan akhlak yang simple je, kongsi makanan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini kena jadi satu akhlak dalam hidup kita, kerana kita nak bawa manusia keluar daripada syirik. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi haji-hajah itu ayat 191. Setakat ini ayat 191 adakah dapat difahami atau bagaimana? Sekiranya dapat difahami, tuliskan nombor 3. Baik. Seperti mana biasalah kan. Ustaz ni kenapa suka tulis nombor? Tulis je lah. Kan? Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Janganlah marah. Baik. Ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi rata-rata yang berkongsi 3. Ustaz, kalau kami tak faham, tulislah nombor berapa yang nak tulis selain daripada nombor 3. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita selesai memahami ayat 191 dan sekarang kita nak pergi pada ayat 192 hingga ayat 193. Baik. Mari kita lihat ayat 192 hingga ayat 193 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in intahau, tetapi jika mereka berhenti. Maknanya mereka tidak lagi melakukan kesyirikan ataupun mereka tidak lagi memerangi kamu. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa Allah sebutkan Allah Ghafurur Rahim pada ayat ini?
Kenapa tak tulis fa inin tahau, sekiranya mereka berhenti maka berhentilah kamu. Tapi Allah sebut fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Soalan, mengapa Allah, bahasa ni kita ni highlightkan sifatnya ataupun asma'nya Ghafur dan juga Ar-Rahim pada ayat 192. Why ya? Kenapa ya? Sepatutnya fa'inin tahau, sekiranya mereka berhenti, dan of course lah, maka kamu pun berhentilah. Tapi berbeza pula. Baik. Kerana apa? Asma'ullahul Husna antara lainnya Alhamdulillah. Asma'ullahul Husna, sekali lagi, antara lainnya adalah kita ini seharusnya dan sewajarnya kita mencontohi ataupun meneladani Asma'ul Husna ini. Sekiranya Allah menyebutkan tentang dia adalah Al-Ghafur, dialah adalah yang maha pengampun. Kerana kalau nak ikutkan diri kita ni, senang tak kita nak ampunkan orang? Orang yang pernah buat jahat dengan kita, senang tak kita nak ampunkan? Soalan cepu cemas. Kan? Kalau buat jahat yang biasa-biasa pun kita susah, ni yang kaling-kaling. Ada sejarah hitam. Kalau disebutkan tentang kesalahan itu, luka lama berdarah kembali. Kan? Tetapi ketika mana kita memahami tentang Allah Al-Ghafur, Allah dialah yang maha pengampun. Ya Allah, jadikanlah kami ini juga kemampuan kami boleh memaafkan orang lain yang buat kesilapan. Allah Ar-Rahim, kita lihat ada orang lain yang dalam kesusahan. Kita ada rasa kesian ke tak ada rasa kesian? Sepatutnya bila kita ada rasa kesian, adakah kita akan bantu dia ataupun kita akan biar sahaja dia? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita kena ada rasa kasihan kepada orang yang Allah sebutkan mereka ini kalau mereka tidak beriman maka tempat mereka adalah neraka jahannam. Kita kena ada rasa kasihan. Tengok jiran-jiran kita, tengok saudara mara kita. Ya Karim. Dan saya pun arwah Tok sebelah mak saya, arwah Tok tu dia Cina. Tapi bila kita lihat adik-beradik dia yang lain, kita tak mampu pun nak membawa mereka keluar daripada fitnah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena ada rasa kasihan. Mereka tidak meneruskan ataupun mereka tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita perlu meneruskan permusuhan itu, maka tak perlulah kita terus bermusuh. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Sebab itulah bila kita menyebut tentang ayat ini, kenapa tak dihentikan sahaja, mereka berhenti maka kau berhentilah. Kerana antara lainnya sebagai seorang Muslim, dengan perintah ini kemudian disebutkan Asma'ullahul Husna, maka secara automatik orang Muslim akan terus mampu untuk berusaha meneladani dan juga mencontohi Asma'ullahul Husna yang baik. Baik, so itu adalah ayat 192 dan kemudian waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Sekali lagi diulang, fa'in intahau, jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan terhadap mereka kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Soalan,
Soalan, untuk apakah kita berjuang ataupun berjihad fi sabilillah? Sabilillah. Untuk apa Haji Hajar? Dah ada kan jawapannya? Jawapannya dah ada dah. Tak lain dan tak bukan untuk agama Allah. Tak lain dan tak bukan adalah untuk agar hanya agama Allah yang disembah. Tak lain dan tak bukan hanya untuk memastikan Allah sahaja yang disembah. Tidak ada selain daripada Allah yang selayaknya disembah. Maka itu perjuangan kita. Dan kalau ada lagi perjuangan tapi kerana nak bawa orang ikut kita, perjuangan kerana nak memastikan kita berkuasa, ada intention selain daripada Allah, maka kita tak nak perkara yang kita buat itu menjadi sesuatu perkara yang sia-sia. Hatta la takuna fitnah. Dan kita berjuang itu juga sampai apa? Sampai tidak ada lagi kekafiran. Ya Allah. Jadi Haji Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa highlight yang kita boleh lihat daripada ayat 192 dan juga ayat 193. Baik, tapi kita nak juga tanya, apakah peringatan untuk kita bila kita memahami ayat itu? Peringatan untuk kita. Ingat? Apa peringatan untuk kita? Adakah ayat ini sekadar berlalu sahaja atau ia benar-benar menjadi peringatan kepada diri kita? Yang pertamanya, peringatan untuk diri kita adalah ingat, berusahalah untuk memahami Asmaul Husna sehingga kita dapat mencontohinya dengan baik. Saya buat siri Asma'ullahul Husna, dah sampai siri yang ke-66. Namun sekarang agak tergendala sedikit, tapi kita usahakan insya-Allah sambung sampai habis insya-Allah. Tapi poin dia adalah kena usaha untuk faham supaya kita dapat mencontohinya dengan baik. Macam mana nak faham? Macam nak faham? Macam mana nak faham? Macam nak faham itu kenalah pergi berguru ataupun pergi banyak membaca dan iltizam, kuatkan untuk kita dapat beramal. Mencintai atau membenci seseorang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ta'ala. Dan ini satu perkara yang penting juga, bahawa menjadi peringatan kepada kita. Saya jelas akan setiap perbuatan, termasuklah perbuatan berperang ini, itu hanya dilakukan semata-mata kerana Allah. Kerana apa? Kerana kita buat kerana selain daripada Allah, maka rugilah kita. Kita mengharapkan ganjaran selain daripada Allah. Dia yang, kalau kita bercakap tentang ganjaran daripada sudut material, Dia yang maha kaya. Mengapa kita mengharapkan kepada selain daripada Allah? Kita mengharapkan anugerah-anugerah yang besar-besar. Sedangkan Dia adalah Al-Wahhab, yang maha mengurniakan yang besar-besar. Kenapa kita mengharapkan selain daripada Allah Azza wa Jalla? Maka rugilah orang yang berbuat sesuatu tapi mengharapkan
daripada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa perkara, dan yang terakhir saya fikir adalah sekali lagi berusaha sungguh-sungguh sehingga agama Allah diletakkan di tempat yang tertinggi. Hari ini apa trend dia? Kadang-kadang kalau kita bersendirian sebagai seorang Muslim, kita rasa kita ni kecil, kita ni kerdil. Dan kadang-kadang kita rasa sebagai seorang Muslim, tak ada apa-apa pun yang dilakukan oleh dunia Islam pada hari ini untuk pembaikan dunia. Maka kena usaha sungguh-sungguh, menunjukkan contoh keteladanan yang baik bahawa kita umat Islam boleh berbuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh tu macam mana? Pergilah belajar, kan? Anak-anak kita hantar mereka supaya mereka alim sungguh, kan? Bacalah sejarah orang-orang yang terdahulu dan ambillah keteladanan daripada orang-orang yang terdahulu. Bawalah ia masuk ke dalam rumah kita. Bawa masuk dalam rumah kita sebagai apa? Sebagai suatu model, sebagai suatu contoh ikutan, supaya kita dapat membawa generasi kita itu mengikut kepada apa yang pernah dibawa oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Kan, kita membaca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, macam mana kehidupannya, maka kita berusaha untuk sampai kita boleh meniru kehidupan sedemikian rupa. Kita baca tentang kehidupan Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka kita juga berusaha untuk mencontohi apa kehidupan mereka. Kerana mereka itulah antara susuk-susuk tubuh yang kekinian yang boleh kita lihat macam mana mereka mampu membawa agama Allah diletakkan di tempat yang tertinggi. Lalu di manakah kedudukan kita pada hari ini? Apakah yang kita lakukan untuk paling tidak keluarga kita? Apakah keluarga kita mampu menjunjung agama Allah itu di tempat yang tertinggi? Dia bukan satu perkara yang mudah. Apakah kita sudah membawa masyarakat setempat kita ini menjunjung agama Allah itu dan dibawa ke tempat yang tertinggi? Allahumma salli ala Muhammad. Ia bukan satu perkara yang mudah, tetapi insya-Allah jika ia diusahakan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, maka ia bukanlah satu perkara yang mustahil. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada baki satu lagi ayat. Nah, tapi sebelum kita pergi satu lagi ayat, haji-hajah siapa yang matanya masih segar, tuliskan nombor 1. Takut-takut ada yang matanya sudah layu. Tanya siap-siap lah ya. Tak maaf lah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ada seorang yang matanya masih segar. Okey, baik, alhamdulillah. Ramai lagi kan. Saya khawatir juga. Saya duk cakap seorang-seorang ni rupa-rupanya dia sedang ke alam lain. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rata-ratanya masih segar. Oleh kerana rata-ratanya masih segar, kita akan sambung sampai jam 12.30 malam. Boleh? Sambung sampai pukul 12.30 malam? Boleh. Tapi yang pastinya saya sampai 10.30 je lah. Saya nak rehat juga. Esok saya di kelas lain. Baik. Semangat betul ya. Ajazah kita jangan Ustaz. Kan? Ada 3 keadaan yang kita boleh bergadang malam. Jika tidak dengan 3 keadaan ini, maka jangan kita bergadang malam. Bergadang malam ni apa maksudnya? Maksudnya boleh kita tidur lewat pada waktu malam. Kalau tak, awalkanlah tidur kita. Saya pun sebelum-sebelum ni saya dah tolak banyak kelas-kelas malam sebenarnya. Kan? Kerana apa? Kalau boleh malam tu kita nak fokus tidur awal. Kerana tidur awal itu membolehkan kita mudah untuk bangun awal. Lepas Isyak itu dah tak ada apa-apa, tidurlah. Kan?
nanti mudah nak bangun. Pukul 3, pukul 4 dah boleh bangun. Tetapi ada 3 perkara yang dibenarkan untuk kita berjaga sampai lewat malam. Yang pertama adalah mereka yang bercanda antara suami dan isteri. Itu dibenarkan sampai lewat malam. Itu satu. Kerana ada panduan tentang Nabi SAW dan isterinya berbual sehingga lewat malam itu. Satu. Yang keduanya, dibenarkan kita untuk bergadang malam ataupun berjaga sampai lewat malam itu adalah kerana ada urusan-urusan penting tentang agama ataupun dalam hal kepemimpinan. Contohnya dekat sini ada orang-orang yang dalam kalangan kita ni sebagai pemimpin rakyat. Jadi pemimpin rakyat jangan sibuk nak tidur pula. Dia kena berfikir macam mana untuk memastikan rakyatnya sudah tidur dalam keadaan aman damai, barulah dia tidur. Kita baca banyak kan sejarah macam mana Sayyidina Umar misalnya, di tengah malam dia pergi berjalan cari rakyat dia yang susah. Kan? Itu menunjukkan bahawa orang-orang yang ada urusan-urusan besar, maka mereka itu dibenarkan untuk bergadang malam. Dan satu lagi adalah orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu agama khususnya, maka dibenarkan mereka itu untuk berjaga sampai lewat malam. Bahkan kalau kita baca sejarah-sejarah orang-orang yang terkemuka dahulu, kita akan dapati betapa ada dalam kalangan salafus salih yang terdahulu kerana mereka itu menelaah buku, menelaah kitab sedar-sedar sudah azan subuh. Kan? Menelaah kitab sedar-sedar sudah azan subuh. Kan? Ada kita telaah kitab sedar-sedar dah azan subuh. Kan? Takut-takut kitab yang baca kita sedar-sedar dah subuh. Itu buat lain. Kan? So ini 3 keadaan. Maka yang kita lakukan sekarang ini adalah bergadang kerana hal yang ketiga. Kita berjaga sampai lewat malam itu kerana hal yang ketiga. Maka ia dibenarkan. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dan mudah-mudahan kita beroleh pahala. Ulama terdahulu sampai mereka menyediakan kopi. Kan? Tak ada siapa pun yang hantar kopi kat saya. Kalau ada kopi kan bagus, malam-malam boleh juga cerah mata kan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jajah itu satu tambahan kepada kita lah. Saya memang dah lama sebelum ni tidak ambil kuliah-kuliah yang sampai lewat malam begini, tetapi alhamdulillah kerana ini adalah satu kuliah yang konsisten, dan harapnya semua juga kita dapat konsisten, kita dapat belajar secara berterusan, maka kita terima. Dan mudah-mudahan ia membawa kebaikan lah untuk semua, insya-Allah. Baik. Kita lihat di sini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syahrul haram bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Yang pertama. Wal hurumatu qisas, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Ini juga antara yang dikisahkan tentang macam mana Nabi SAW ini pada tahun ke-6 Hijrah, di mana Nabi SAW pernah membawa para sahabat untuk masuk ke Makkah mengerjakan umrah. Maka pada ketika itu tak boleh masuk. Maka tahun itu tak boleh masuk. Dan itu berlaku pada bulan haram. Maka Nabi tak nak berperang pada bulan itu. Namun begitu, ingat, Allah akan memberikan kebaikan. Allah akan gantikan semula. Wal hurumatu qisas, maka umat Islam dan juga Nabi SAW berjaya mengerjakan umrah pada tahun yang berikutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian
faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Oleh itu barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Maka ini mengingatkan kita tentang hukum qisas. Baik, dalam mazhab Syafi'i, siapa yang masih ingat tentang qisas? Dalam mazhab Syafi'i bercakap tentang qisas bimisli. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i menyebutkan tentang qisas itu mesti dibalas bimisli, mesti dibalas serupa. Kalau dicongkel mata, maka dibalas dengan congkel matanya. Dan kalau dia dibunuh dengan dipotong telinga, maka dibalas dengan dipotong telinganya. Kalau dibalas dengan ditikam, maka dibalas seseorang itu dengan ditikam juga. Baik. Adapun ulama-ulama yang lain, mereka tidaklah meletakkan syarat yang sedemikian, memadai dengan membalas nilai yang serupa. Maksudnya kalau nyawa, maka nilainya juga adalah dengan nyawa. Kendati pun orang itu membunuh dengan 10 kali tembakan. Contohnya, dibunuh seseorang yang lain itu dengan 10 kali tembakan. Tetapi tidaklah dia itu perlu dibunuh dengan 10 kali tembakan. Yang penting nilainya adalah nyawa dibalas dengannya nyawa. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Baik. Kemudian ditutup pada ayat-ayat ini bercakap tentang peperangan. Mengapakah ayat ini ditutup dengan wattaqullah? Wattaqullah. Soalan. Mengapa ayat ini ditutup dengan seruan taqwa? Wattaqullah. Agak-agaknya pasal apa ya, Haji Hajah? Kan? Jawapan, soalan. Jadi siapa yang tanya? Saya yang tanya. Oleh kerana saya yang tanya, maka siapa yang kena jawab? Saya juga yang kena jawab. Maka jadilah kita rancangan. Bukan tanyalah Ustaz, tapi Ustaz tanya, Ustaz jawab. Baik. Mengapakah ayat ini ditutup dengan seruan taqwa? Kerana apa? Allahumma salli ala Muhammad. Antara lainnya adalah kerana kita ni sebagai manusia bersifat dengan sifat yang lemah. Maka orang yang bertakwa itu mengikat diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut hal ketaatannya dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebab itu dalam peperangan terkadang kita boleh sampai melampaui batas. Dan kadang-kadang dalam peperangan kita nak balas itu, kita nak balas dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Oh, mereka bagi kita meriam ya. Tak apa, kita bagi mereka torpedo. Baik, sebab itulah ayat ini ditutup dengan seruan taqwa supaya umat Islam sentiasa bersikap berhati-hati hatta dalam hal peperangan. Boleh sahaja kita nak bersikap dengan lebih zalim, kita nak bersikap dengan lebih keras, tapi tidak. Wattaqullah. Ayat ini ditutup dengan bertakwalah kepada Allah. Seruan untuk bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Baik. Apakah sebab kebersamaan Allah dengan orang yang bertakwa dalam ayat ini? Innallaha wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketakwaan adalah pelepasan daripada nasib diri. Biarkan mereka tahu bahawa Allah akan membalas mereka daripada diri mereka sendiri dengan apa yang mereka takuti dan sentiasa dalam ketakwaan. Perbuatan ini akan menggambarkan diri mereka dan beritahulah bahawa Allah bersama dengan mereka.
Ketakwaan adalah pelepasan daripada nasib kita sendiri yang mungkin kita rasa kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam tu, kita boleh buat macam tu. Tapi Allah nak menggambarkan bahawa annallaha ma'al muttaqin. Ketika mana kamu berlepas daripada kemampuan diri kamu sendiri, kamu berlepas daripada diri kamu sendiri, maka ketahuilah pada saat itu kamu sebenarnya sedang bersama-sama dengan Allah. Annallaha ma'al muttaqin, dan orang yang bersama dengan Allah, maka Allah lah yang akan berikan bantuan yang sebesar-besarnya kepada orang tersebut. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu pada ayat yang 194 yang sudah kita bincangkan sekarang, itu terkait dengan menghormati bulan haram, dan yang keduanya adalah terkait dengan pembalasan yang setimpal dan seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, apakah peringatan kepada kita? Apakah peringatan daripada ayat ini? Alhamdulillah. Wajah kata gerun dalam mengingkari perintah Allah. Hatta dalam peperangan pun diajak kepada kita untuk betul-betul ikut kepada lunas. Jangan pandai-pandai. So peringatan kepada kita, ikut sungguh-sungguh lunas yang ditetapkan Allah. Jangan pandai-pandai melampaui dari kehendak Allah. Ini satu perkara yang penting. Ketika mana kita melakukan sesuatu, kita nampak benda tu bagus, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa. Baik, soalan yang kedua, peringatan yang kedua adalah kita mengingatkan diri kita supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa. Namun macam mana kita nak termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa? Macam mana kita nak termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa? Saya jelas perlu hindari sikap melampaui batas. Kerana orang yang bertakwa itu tidak mungkin dia melampaui batas. Sebagai seorang ayah, dia ada boundary dia. Dia ada batasan dia sebagai seorang ayah. Sebagai seorang suami, dia ada batasan dia sebagai seorang suami. Sebagai seorang isteri, dia ada batasan dia sebagai seorang isteri. Sebagai seorang anak, dia ada batasan sebagai seorang anak. Setiap daripada kita ni ada tanggungjawab kita yang tersendiri. Saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ketua, saya sebagai seorang majikan, saya sebagai semua yang ada pada diri saya ini, maka saya kena pastikan bahawa jika mahu menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka saya perlu menghindari daripada sikap melampau batas. Dan kita kena tahu apa boundary kita. Apa had yang dibenarkan dalam agama ini untuk kita lakukan. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naktafi bihadzal qadar. Jadi malam ini kita berhenti pada ayat 194. Insya-Allah kita usahakan pada minggu hadapan untuk kita lanjutkan ayat 195 dan juga ayat 196, kerana dalam hal peperangan itu memerlukan kepada dana yang besar. Anything yang menyebut tentang perjuangan, maka kita tidak terlepas daripada harta. Sebab itulah kalau kita lihat orang-orang yang terdahulu, mereka itu duduk dalam kelompok mereka yang tersendiri. Ada orang yang diberikan dengan ilmu, maka dia menggunakan ilmunya itu untuk sedaya upaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan dengan kuasa. Saidina Uthman memilih untuk
memilih puasa, maka dia meletakkan diri dia mengabdikan dirinya itu dengan kekuasaannya itu, memastikan umat ini terus berada di dalam ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, sampaikan dia mengadu hartanya terlalu banyak, nak buat apa? Muslim kata anfiq, infakkanlah. Ada orang yang diberikan dengan harta yang banyak, kendati pun Abdul Rahman bin Auf ini pada suatu ketika pada zaman Sayyidina Umar, dia hampir dilantik, dia antara orang yang dilantik dalam 6 orang. Dalam beberapa orang yang dilantik sebagai pengganti khalifah, dia salah seorang. Dan ketika mana Sayyidina Umar sakit, yang ditikam itu, maka siapa yang mengimamkan jemaah pada ketika itu? Abdul Rahman bin Auf. Tapi beliau memilih untuk menjaga harta. Kerana ada orang yang menggunakan harta mereka untuk sedaya upaya. Ini ada sistemnya, ada sistem infak, sedekah dan juga wakaf. Sedaya upaya menggunakan hartanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah kelebihan kita? Apa kelebihan yang kita ada? Ada orang yang mungkin ada kelebihan ilmu, ada orang kelebihan kuasa, ada orang kelebihan harta, ada orang kelebihan tenaga. Maka gunakanlah kelebihan kita itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat-ayat yang seterusnya, setelah kita membicarakan perjuangan, maka selepas daripada itu kita akan lihat macam mana perjuangan itu tidak terlepas daripada hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan daripada sudut harta. Jadi insya-Allah kita akan membicarakan itu pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Minta maaf pada malam ini sekiranya ada yang saya cakap tapi tidak dapat difahami. Tapi saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman yang baik kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mampu mengamalkannya apa yang sudah kita faham insya-Allah. Hadza billah wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.